Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid 5 buah hari. Hari ini kita masuk kepada topik yang terakhir, tajuk yang terakhir dalam topik masa dan waktu, iaitu selesaikan masalah. Okey, selesaikan masalah ni adalah soalan penyelesaian masalah yang mana kita perlu tahu operasi apa yang terlibat dan cara penyelesaiannya. Okey, sekarang kita baca sama-sama soalan contoh 1. Okey, satu perkhemahan bermula pada pukul 9.30 AM. Okey, hari Selasa hingga pukul 12.30 PM Khamis. Hitung tempoh dalam hari dan jam perkhemahan itu. Ingat lagi tak macam mana kira tempoh? Kan sebelum ni kita awal dulu, awal topik masa waktu kita belajar tempoh dahulu. Macam mana kita selesaikan tempoh? Kita gunakan garis waktu. Okey, sekarang kita tengok. Perkhemahan ni bermula pukul 9.30 pagi hari Selasa. Dia mula 9.30 pagi hari Selasa. Dia tamat 12.30 PM, 12.30 tengah hari, hari Khamis. Okey, ini melibatkan hari dan jam. Jadi kita punya garis waktu ni melibatkan hari dan jam. Okey, pertama kita buat garis waktu. Kita tulis. Yang pertama, dia mula pukul hari Selasa pukul 9.30 AM. Okey. Dia Selasa ke hari Khamis ke mula-mula? Selepas hari Selasa hari apa? Hari Rabu dahulu. Jadi kita pergi ke hari Rabu dulu. Ambil masa yang sama, 9.30 AM. Jadi hari Selasa 9.30 AM ke hari Rabu 9.30 AM dikira satu hari. Okey, jadi kita tulis kat sini. Kat sini adalah satu hari. Okey, kemudian belum habis lagi. Perkhemahan tamat hari Khamis. Jadi kita gerak lagi. Rabu ke Khamis, kita ambil 9.30 pagi lagi sebab perkhemahan tamat 12.30 PM. Jadi belum sampai lagi. Jadi kita tulis dahulu 9.30 AM hari Khamis. Kita tulis. Okey, jadi dikira berapa hari? Rabu ke Khamis dikira satu hari sebab masa dia pun sama. Jadi kita tulis lagi. Dikira satu hari. Okey, kemudian sekarang melibatkan jam pula. Sebab jam dia, sekarang kita mula daripada jam 9.30. Sebab jam dia sampai ke 12.30. Jadi 9.30 AM ke 9.30 pagi bermula 1 jam, 9.30 sampai 10.30. Okey, tulis 10.30 AM. Kemudian lepas 10.30, 11.30. 11.30 AM. Kemudian 11.30 sampai ke 12.30. 12.30 AM. Okey, dah tamat perkhemahan. Okey, jom kita kira berapa jam. Okey, 9.30 ke 10.30, 1 jam. 1 jam. 10.30 ke 11.30, 1 jam. 10.30 ke 12.30, 1 jam. Jadi jawapannya berapa? Kat sini. 1 hari jadi 2 hari. Jam dia berapa? 1 jam, 1 jam, 1 jam. Jawapan dia 3 jam. Jadi tempoh perkhemahan itu adalah 2 hari 3 jam. Okey, sekarang kita masuk pada contoh 2, contoh soalan penyelesaian masalah yang kedua, iaitu, okey, kita baca sama-sama. Kerajaan Melayu Melaka diperintah oleh Sultan selama 1.11 abad. Awak nampak tak ni? Setiap perpuluhan 1.11 abad. Berapakah jangka masa pemerintahan tersebut dalam tahun? Daripada abad nak tukar ke tahun. Maknanya ini adalah tukar unit masa. Kita dah bacakan tukar unit masa. Jadi tukar unit masa daripada abad ke tahun. Okey, kita ingat formula. Tulis dulu. 1 abad bersama berapa tahun? 100
tahun. Okey, kemudian kita buat formula. Abad nak ke tahun perlu apa? Darab 100. Darab 100. Jadi kita tukar je lah. 1.1 darab 100. Darab ni titik perpuluhan. Darab gerak ke kanan. Gerak berapa kali? Tengok bilangan sifar. Sifar ada 2. Jadi gerak 2 kali. Kita tulis 1, 2. Jadi jawapan dia 111 tahun. Jadi berapa ni? Jangka masa pemerintahan tersebut adalah 111 tahun. Mudah aja. Tukar unit masa ni kita perlu tahu formula. Berapa? 1 abad 100 tahun. 1 dekad 10 tahun. 1 hari 24 jam. Itu kita kena tahu formula untuk tukar unit masa. Soalan dia mudah aja. Jadi kita kena tahu formula. Okey, sekarang kita masuk kepada contoh penyelesaian masalah yang ketiga. Okey, kita baca sama-sama. Usia kakak ialah 12/3/4 tahun. Usia abang ialah 1/1/2 tahun lebih. Lebih daripada usia kakak. Maknanya abang ni 1/1/2 tahun lebih daripada usia kakak. Berapakah usia abang dalam tahun dan bulan? Okey, soalan nak usia abang dalam tahun dan bulan. Jadi kita kena carilah usia abang ni berapa. Okey, tengok ni. Sekarang ni usia kakak ialah 12/3/4 tahun. Okey, kita tahu 12/3/4 tahun. Usia abang ialah 1/1/2 tahun lebih. Awak rasa lebih ni operasi apa? Lebih. Maknanya lebih. Apa? Kalau kurang operasi apa? Kurang maksudnya kita tolaklah kurang. Kalau lebih maknanya operasi tambah. Tambah. Jadi kalau tambah usia kakak 1/2 tahun lebih usia kakak, maknanya 1/1/2 tahun tambah dengan usia kakak. Okey, jadi kita buat. Kita tulis dulu ayat matematik dia. 12/3/4 tahun tambah 1/1/2 tahun. Okey, kita dah tulis ayat matematik dia iaitu 12/3/4 tahun tambah 1/1/2 tahun. Kedua-duanya adalah pecahan iaitu unitnya tahun. Okey, tapi kita tengok soalan balik. Soalan nak apa? Berapakah usia abang dalam tahun dan bulan? Dia nak unit dalam tahun dan bulan. Okey, jadi macam mana? Kita tukar dulu. Dia macam cara. Awak boleh nak tambah ni terus ataupun awak tukar dahulu. Mana-mana. Jika awak selesaikan pecahan ni, nanti akhir-akhir nanti awak kena tukar juga kepada tahun dan bulan. Jadi kalau awak nak tukar dulu tahun dan bulan pun boleh. Jadi kita tukar dahulu senang sikit. Okay, jadi 12 ni kita macam mana kalau nak tukarkan ni? Kita dah baca waktu tambah pecahan. Yang mana kita pecahkan. Okey, 12 ni dengan 3/4. Okey, 3/4 ni. Okey, sebelum tu tulis formula. Okey, 1 tahun bersamaan berapa bulan? 12 bulan. Okey, jadi tahun nak ke bulan perlu darab dengan 12. Ni kena ingat. 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Jadi tahun nak ke bulan perlu darab dengan 12. Awak kena ni tulis formula ni. Formula ni kena ingat. Jadi 3/4 ni, 12 ni memang 12 lah. 12 apa? 12 tahun. 3/4 ni perlu darab dengan 12 sebab nak tukar jadi bulan. Okey, 4 dengan 12. Sifir 4. Dekat 12, sifir 4 ada 12 tak? Ada. Yang ke berapa? Yang ketiga. Jadi kita potong. 12 ni jadi 3, 4 jadi 1. Okey. Sebab 4 bagi 4 1 kan? 12 bagi 4 3. Jadi 3 darab 3 jawapan dia 9. Okey, jadi jawapan akhirnya berapa? 12 tahun 9 bulan. Okey, dah selesai. Untuk 3/4 tahun. Kita buat yang ni pula. 1 tambah dengan 1/2. Okay, kita selesaikan yang pecahan. 1/2 perlu darab dengan 12.
1/2 darab 12. Okey. 12 sifar 2 ada 12 tak? Ada. Yang ke 2, 4, 6, 8, 10. 12 yang ke 6. Jadi bahagilah dengan 2. 2 bahagi 2, 1. 12 bahagi 2, 6. Jawapan dia 1 darab 6, 6. Jawapan akhirnya adalah 1 tahun 6 bulan. Dah jadi dah kedua-duanya nombor bulan. 12 tahun 9 bulan tambah 1 tahun 6 bulan. Jadi kita boleh buat bentuk lazim seperti biasa. Okey, kita buat bentuk lazim. Saya buat kotak T lah. Buat kotak T, tulis unit dia tahun dan bulan. Okey, kemudian isikan 12 tahun 9 bulan tolak tambah. Maaf, 1 tahun 6 bulan. Okey, kita tambah. 9 tambah 6 berapa? Lepas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, awak nak letak 5 satu atas ke? Jangan buat macam tu sebab ini tambah melibatkan unit. Jadi tulis saja dekat rumah dia dahulu. Tulis je kat sini 15. Tulis kat rumah dia. Jangan tambah-tambah dekat rumah lain. Jangan nak bagi tumpang rumah lain. Tak boleh lah. Kita tulis dekat rumah dia dahulu. Okey, kemudian 2 tambah 1, 3, 1 turun. Jadi jawapan dia kat sini 13 tahun 15 bulan. Ada ke 15 bulan? Sebab 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Jadi 15 ni dah lebih 1 tahun. 15 bulan dah lebih 1 tahun. Sebab 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Jadi macam mana? Kita perlu tolak 12 bulan pada rumah bulan tambah 1 pada rumah tahun. Maknanya kita berikan 12 bulan ni pada tahun. Okey, kemudian kita buat macam biasa. 5 tolak 2, 3. Saya tak muat Dia buat 1 tolak 1 sifar. 3 tambah 1, 4, 1 turun. Jadi jawapan akhirnya adalah 14 tahun 3 bulan. Macam tu. 14 tahun 3 bulan ya. Yang pertama kita kena selesaikan masalah yang saya terangkan semula. Pertama kita perlu fahamkan soalan penyelesaian masalah ni. Dia nak apa? Soalan nak apa? Apa operasi yang terlibat? Okey, kemudian kita tulis ayat penyataan matematik dia ni. Sebab kalau UPSR, sekarang tak ada UPSR kan? Kalau ada pentaksiran, kalau awak tulis ni pun dah kira markah. Sebab maksudnya awak faham apa kehendak soalan. Soalan ni nak apa? Operasi apa yang terlibat? Jika awak tulis ni pun dah dapat markah. Kemudian dia nak apa? Dalam tahun dan bulan. Jadi awak pun tukar dahulu kepada unit yang dikehendaki lah. Melibatkan tahun dan bulan. Awak guna unit masa, guna formula. Kemudian awak tambah seperti biasa. Cek balik betul tak jawapan. Jadi jawapan akhirnya adalah 14 tahun 3 bulan. Okey, murid-murid, jadi tugasan pada hari ini ialah pertama salin dahulu nota dan contoh soalan penyelesaian masalah yang telah saya terangkan. Kemudian buat tugasan ini iaitu cuba ini muka surat 171 nombor C, D dan E. Okey, apa masalah? Boleh terus tanya dalam WhatsApp. Kalau tak tahu macam mana nak buat, terus buat tanya dalam grup WhatsApp. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.